والمسلمين أجمعين، خصوصا إلى والدينا وأولادنا وأسرتنا وقراباتنا أجمعين، خصوصا إلى سيدنا وشيخنا والشيخ محمد عنصر محمد أنصار الله، وأصلهم وفروعهم ومن ينتصر إليهم أجمعين. شيء لله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، ولا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المستغفرين واجعلنا من المتطهرين واجعلنا من الموحدين واجعلنا من المهتدين واجعلنا من المخلصين له الدين واجعلنا من العارفين واجعلنا من عبادك الصالحين واجعلنا من المتقين. اللهم أحينا بحياة العلماء وأمتنا بموت الشهداء آمين يا رب العالمين. Kita sambung kitab Hidayatul Mutafakkiri. Dan masih lagi pada muka surat yang kedua, amma ba'du. Betul. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif wal muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'anna bihi wa bi'ulumihi wa barakatihi amin ya rabbal alamin. Qala musannif amma ba'du. Adapun kemudian daripada itu, amma ba'du maknanya adapun kemudian daripada itu, ini selepas daripada Tuan Musannif memulakan karangannya dengan membaca bismillah, alhamdulillah, selawat dan salam, maka inilah satu risalah, yakni maka inilah kitab kecil pada menyatakan barang yang tak dapat tiada atas tiap-tiap mukallaf, makna perkara yang mesti wajib fardu ain di atas tiap-tiap orang Islam yang mukallaf. Apa dia mukallaf? Iaitu orang yang dipertanggungjawabkan oleh Allah memikul hukum-hukumnya.
Mukallaf maknanya orang yang dipertanggungjawabkan oleh Allah memikul hukum-hukumnya. Itu makna mukallaf. Hendak mengetahui, yakni bahawa hendaklah mukallaf itu mengetahui akan dia daripada ilmu usuluddin. Wajib belajar ilmu usuluddin. Artinya mengetahui beberapa asal agama. Usuluddin maknanya asal agama. Usul tu asal, din tu agama, asal agama. Iaitu ilmu yang dibicara padanya mengenal akan wujud Allah dan segala sifatnya dan segala asma'nya, yakni nama-namanya, dan segala af'alnya, yakni perbuatannya, dengan sekira-kira barang yang dikurnia akan dia bagi hambanya. Titik. Jadi kitab ni dikarang oleh Tuan Husin Kedah dengan katanya inilah kitab yang membicarakan ilmu usuluddin yang tak dapat tidak wajib diketahui, dikenali oleh setiap orang Islam yang mukallaf. Dan mengenal akan hukum risalah bagi segala rasul dan mengenal akan barang yang wajib dan barang yang mustahil dan barang yang harus bagi mereka itu alaihimus salatu wassalam, dan mengenal akan segala pekerjaan yang dikhabar oleh mereka itu daripada Allah Ta'ala seperti kiamat dan lainnya. Titik. Habis. Bermula hakikat makrifah, iaitu sebenar-benar makrifah itu. Hakikat mana sebenar-benar. Makrifah, yakni mengenal Allah itu, iaitu al-jazmu al-mutabiku lil haqqi an dalilin. Artinya pengetahuan yang jazam tetap, yang muwafaqat bagi yang sebenarnya, yang ada ia daripada dalil. Ini yang kita baca dalam Aqidatul Mukminin. Syarat jadi orang awam tu 3. I'tiqad yang jazam, muwafaqat bagi yang sebenar, dan ada dalil. Ni esok nak tanya apa syarat jadi orang mukmin yang awam? Apa syarat jadi orang mukmin yang awam? 3. I'tiqad yang jazam, muwafaqat bagi yang sebenar, dan ada dalil. Semua kena apa? So nak tanya artinya, i'tiqad yang jazam, muwafaqat bagi yang sebenar dan ada dalil itu yang tiada berubah. Mana i'tiqad dia tu tak berubah dan tiada bergoyang. Ini tak bergoyah dengan sebab tiada syak dan zon dan waham. Ini kita terangkan baru ni. Yakin ni menolakkan syak, begitu juga waham dan zon. Apa dia syak? Syak ni yakin 50%, tak yakin 50%. Tak yakin Islam ni benar, tak yakin syurga tu benar, tak yakin apa juga. Walaupun 1%,
Dia yakin 99%, itu namanya zon. Kalau Syiah ni 50-50. Kalau Waham ni yakin 25, tak yakin 75. Banyak yakin. Tak banyak yakin. Tak banyak yakin itu 25% je. Yang banyaknya tak yakin. Bukan yakin express. Tu yakin express. Tu bas express yakin. Bukan yang tu. Yakin ni maknanya apa dia? Kepercayaan dalam hati. Kita percaya kepada ketuhanan Allah. Percaya kepada apa yang dibawa oleh Rasulullah. Percaya pada agama Allah ni kena yakin. Yakin ni maknanya apa dia? 100% percaya, tak ada sikit pun rasa syak. Tak ada sikit pun rasa ragu. Percaya tak ada syurga? Percaya. Ada ragu tak? Kadang-kadang orang tu ragu. Sebab tu dia lawan hukum Tuhan. Sebab tu dia tidak mahu menghukum dengan undang-undang Quran dan hadis. Pasal dia ada keraguan dalam hati dia. Ini kalau dia buat hukum Islam ni nanti bergaduh-gaduh pula orang Malaysia. Hai, tak boleh buat ni hukum Islam ni. Dia tak yakin dengan Allah. Murtad. Tak yakin dengan hukum Allah ni, murtad. Syirik. Wal'iyazubillah. Jadi kafir. Bila tu juga. Mengenai buat main. Hari ni banyak orang Islam macam tu kan. Mulut kata Islam, tapi hatinya tak percaya kepada hukum hudud, hukum Quran, hukum potong tangan, hukum yang dibawa oleh Nabi. Tak percaya dengan hukum Allah tu walaupun sedikit. Ni kenapa nak asing-asing perempuan ni lah, bukan buat apa pun. Apa hukum ni? Wajib pula asing-asing perempuan. Apa hukum ni? Sebab dia hina hukum Allah. Murtad. Walaupun dia solat, walaupun dia puasa, walaupun dia tu tutup aurat ustaz sekalipun. Murtad. Sebab menghina hukum Allah, meremeh hukum Allah. Tak kira siapa. Lepas tu wajib belajar bab murtad ni. Wajib belajar perkara yang menyebabkan jadi murtad ni, wajib. Pasal apa? Pasal ni. Pasal takut dia tu ada dalam hati dia tak yakin dengan hukum Allah. Hatinya ada berbelah bahagi dengan agama. Tidak sepenuh kepercayaan kepada hukum agama. Dia percaya agama Islam betul, hukum-hukum Islam tu dia tak pernah percaya. Yang tu murtad. Dia percaya Allah tu Tuhan, dia percaya Nabi Muhammad tu Rasul, dia percaya agama Islam tu betul. Dia percaya sembahyang, puasa, zakat, haji dia puasa. Dia ingat, dia buat dan dia percaya. Dia pergi Mekah, dia cium Hajar Aswad, dia percaya semua. Tiba-tiba sampai pada ayat kutiba alaikumul qital, diwajibkan ke atas kamu menjalankan hukum bunuh. Itu sebahagian di antara hukum Al-Quran. Yang ni dia confuse. Kenapa pula nak jalan hukum bunuh? Tak solat pun kena bunuh. Pelik tu. Dulu ni ada seorang pekerja di sini, dah keluar dengan sendiri dia. Kita wajibkan dia solat, duduk di sini wajib solat. Jadi kita paksa lah dia solat. Tak kena paksa. Solat kena paksa. Dia lagi cerita dekat orang, kata solat pun kena paksa-paksa. Solat kena paksa. Bina khabar weh. Anak kita tak solat, kita kena pukul dia. Kalau umur 10 tahun, umur 18 masih tak solat, wajib suruh dia keluar daripada rumah. Dia wajib mak bapak, mak ayah ni
ya, mengajar anaknya solat dan memaksa anak tu solat. Kalau pemimpin wajib mengajar rakyatnya solat dan memaksa rakyatnya solat. Kalau rakyat tak solat, dia boleh tangkap. Kalau disuruh taubat sebanyak 5 kali tak nak taubat, pancung. Subuh tak solat, suruh solat, tak nak solat, belagak main, dia dalam jail. Dia dalam jail tu ada macam tu. Tak mau solat, zuhur suruh lagi, tak nak solat. Asar suruh juga, tak nak solat juga. Maghrib tak nak juga, Isyak pun tak nak juga. Subuh besok pancung. Lepas sembahyang subuh, bawa pergi ke padang, dia orang semua tengok, pancung. Tak boleh buat bilik tertutup, kena buat di public. Dia kena public caning. Dia nampak semua. Nanti Al-Gojo ni akan pergi. So Al-Gojo pemancung, tukang pancung. Dia pergi-pergi tu dia tak tengok-tengok dululah. Pergi tu pap dibuh pucung tu, putus dua. Terus dia balik, dia pun tak heran dah. Nanti orang lain pula buat kerja pembersihan. Dia semua orang tengok, baru orang tak berani tinggal solat. Bila orang dah tinggal solat, pemerintah tak menjalankan hukum Allah, sebab tu barang mahal. Sebab tu ekonomi merudum. Pasal kerajaan, pemerintah tak menghukum dengan hukum Allah. Siapa kata? Quran kata. Buka surah Al-Ma'idah, baca tu. Dalam kitab Munyatul Musalli ada diceritakan, apabila pemerintah tidak menghukum dengan hukum Allah, maka negara itu akan dibalakan dengan mahal harga barangnya. Nampak? Lepas raya kemarin simen naik RM1. Beli sekampik taklah terasa. Kalau beli sampai 1000 kampik, pondok kita ni dah beribu kampik. Semua harga dekat 1 juta. Naik lagi main 3 juta. Nampak? Jadi barang mahal antara sebabnya pemimpin tidak mahu melaksanakan hukum Allah. Jangan duk kata ni pasal dunia gitu, dunia gini lah apa. Jangan, tu bukan alasan. Itu bukan alasan sebenarnya. Alasan sebenar sebab tak menghukum dengan hukum Allah. Bila kita menghukum dengan hukum Allah, baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Negara yang baik dan negara yang baik mendapat keampunan Tuhan. Baru turun rahmat Allah. Baru turun rahmat Allah, jadi rakyat itu mendapat nikmat yang melimpah ruah. Baik. Jadi apabila pemimpin tak mahu melaksanakan hukum Islam, maka yang jadi mangsanya ialah rakyat. Pemimpin barang naik pun dah apa, gaji dia besar, gaji 100,000 sebulan. Kena kita gaji 100 lagi pun dah tahu. Makan hutang cukup bulan bayar, pun tak habis bayar, hutang lagi. Kos setahun, ada balance lagi untuk 5, ada balance lagi 5-6 bulan punya gaji. Dia nak ada hutang. Itu dia ya. Jadi kita wajib mempertahankan agama kita. Jangan duk kira semaya, puasa, zakat, haji. Politik tak ambil tahu. Ni ada setengah-setengah orang ni rajin solat. Tapi berfatwa dengan fatwa yang sesat. Apa dia? Ngajar agama apa masuk politik? Itu bukan agama, itu politik. Masya Allah, jahil sungguh. Siapa yang dengar? Orang tu kaki solat, memang orang masjid pun,
Tapi masjid tu tak ada pengajian. Jadi ahli Quran ni jahil, bingung. Tak tahu pun kewajipan melaksanakan hukum Allah. Kita sebut kata wajib laksanakan hukum Allah, oh dia kata politik. Politik apa? Dalam Quran sebut wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul zalimun. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul fasiqun. Siapa tak jalankan hukum Allah, maka mereka itu orang-orang yang kafir. Satu. Kafir ni macam mana? Kalau dia kata hukum Allah ni tidak wajib, hukum Allah ini koman sepana, hukum Quran ni ketinggalan zaman, hukum Quran ni hukum yang hanya boleh pada zaman Nabi saja, zaman ni tak sesuai lah. Kafir orang tu. Kalau dia jalankan hukum Allah, tak maju kita. Kita tak dapat nak bersaing dengan negara-negara luar. Kafir orang tu. Ramai tak orang tu? Ramai. Solat, solat. Haji pergi. Habis tu kalau dia kata kalau dah kafir takkan boleh solat kot. Apa masalah? Solat tu perbuatan saja. Haji perbuatan sahaja. Puasa perbuatan tak makan sahaja. Tak payah buat apa-apa pun. Lagi simple. Baca Quran perbuatan membaca sahaja. Baca ya, nak bayar. Yang Tuhan pilih bukan di situ. Innallaha la yanzuru ila suwarikum. Sungguhnya Allah Ta'ala tidak memandang pada zahir kamu, rupa paras kamu yang zahir. Kamu solat, kamu tu tak pandang. Walakin Allah yanzuru ila qulubikum. Tapi Allah Ta'ala memandang pada hati kamu. Hati kamu tu percaya tak dengan ketuhanan Allah, dengan hukum Allah? Tak percaya, murtad, syirik, kufur, walaupun solat. Faham? Faham? Mana nak faham tidur? Maksud tidur main, maksud ngaji tidur. Itulah dia. Ada kuliah, tak nak pergi kuliah. Masjid buat kuliah, dia kata masjid tu pagi jemput penceramah politik. Dah jahil sampai tua. Kalau umur 70 dah tak faham lagi wa man lam yahkum bima anzalallah. Apa cerita lagu tu? Umur dah 70 dah nak masuk kubur. Apa cerita lagu tu? Dituduh pula ustaz-ustaz cakap politik dalam masjid. Dia tak pernah dengar ke politik Islam? Siasah syakhsiyah ammah, siasah syakhsiyah khassah. Cakap Melayu ni politik. Politik tu bukan cakap Melayu, cakap orang putih. Tapi politik ni jahat sebenarnya. Kita tambah sikit politik Islam. Politik ni lebih kepada helah. Helah nak ambil negara, kena ikut cara apa yang rakyat nak. Rakyat nak tokong, bagi tokong. Rakyat nak judi, bagi judi. Rakyat nak agak, buat kilang. Itulah politik, asal masa politik. Maksud, kalau orang kata politik tu bukan dari Islam, itu betul. Tapi kita tambah politik Islam untuk sinonimkan dengan siasah syakhsiyah ammah, siasah syakhsiyah khassah. Dan kena mengaji. Kita akan sampai bab tu dalam kitab Matla'u Badrin nanti. Bab jinayah. Pekak ni ada 4. Ibadah, muamalah, munakahah, jinayah. Bukan ibadah saja, bukan munakahah saja. Munakahah, muamalat saja. Muamalat pun kita tak buat hari ni. Sistem perbankan kita, sistem keuangan kita ikut ke cara syarak. Ya dia. Itulah punca barang mahal.
Tu orang kata tukarlah siapa pemimpin pun. Tukarlah siapa pemimpin pun barang mahal juga. Tukarlah Perdana Menteri yang berjiwa agama pula. Kita tengoklah pula mahal ke tidak. Kalau mahal juga, kita tukar yang lebih agamanya. Agama ni kan bertingkat-tingkat. Ada agama yang imannya rendah sekali, ada yang tinggi sekali. Ini bila adalah orang-orang yang konon-konon jiwanya agama lah, tak mau pada politik Islam, tak mau pada hukum Allah. Inilah dia punca dia. Dalam kitab dalam kitab Mukasyafatul Qulub, dia kata apabila alim ulama tidak berani mengatakan yang hak, tidak berani ya'muru nabil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, tidak mahu pun, maka datanglah bala Allah. Apa bala Allahnya? Allah datangkan pemimpin-pemimpin yang zalim lalu menzalimi rakyatnya. Antara kezaliman mereka, jadilah barang mahal, kerap jadi kematian, kerap jadi berbunuh-bunuhan, pergaduhan, dan berbagai-bagai lagi musibah dan malapetaka seperti banjir-banjir, tanah runtuh, kemarau panjang. Inilah ni, tumbuh-tumbuhan jadi mati, pekerjaan jadi berkurangan. Inilah punca dia, sebab tak mahu kepada hukum Allah. Faham? Faham? Nanti tidur ni lah, faham? Kata mengapai, kata dia kan mengapai. Orang dulu subuh mengatur mata bengkak, pasal malam tidur mengapai, buat tahajud, mengapai sampai subuh. Tak apa lah tu. Ini dah lah tidur, mengantuk lagi, lena lagi tidur. Jangan belajar tidur tengah kuliah. Cari jalan macam mana tak tidur. Suka sangat tidur tengah kuliah. Bila nak faham agama, faham ilmu, keluar saya kumpul kepala sekali, hilang itu masuk dia. Jangan tidur. Tidak pun terjun kepala, duduk lama-lama sampai tak nafas, biar tidur terus. Nak tidur sangat nampak saya. Baik. Inilah dia, wajib kita tahu ni. Wajib kita tahu. Sebab apa? Ramai orang murtad di akhir zaman. Tidak, Nabi tak kata umatku akan berpecah pada 73 kaum. Satu, semua dalam neraka, melainkan satu saja. Kita kata, siapa? Kami yang satu tu ahli sunnah wal jamaah. Mengaku saja ahli sunnah wal jamaah, tapi i'tiqadnya menolak agama, itu bukan ahli sunnah wal jamaah, tu ahli punah ghanah. Tak terpakai lah tu. Itu bukan aswaja. Itu baja yuria. Mengaku saya tak jadi. 68 aqaidul iman tahu, perkara batalkan iman tahu, yang menyebabkan jadi murtad, syirik, kufur pada Allah tahu. Kami belajar dah dulu. Belajar dah, kenapa buat? Mana? Itulah orang hari ni. Dia kata dia tahu, tapi dia tak tahu. Perkara batalkan iman berlambat-lambat. Antara i'tiqad yang salah. Baik, lepas tu kita wajib belajar tauhid ni. Belajar sungguh-sungguh, jangan tidur. Ikut step belajar kita. Jangan main-main masa belajar. Sungguh-sungguh tumpukan.
Dobik, catik yang mana penting. Baik, habis. Lepas tu saya selalu tanya, nak tengok ada faham ke? Baik, sambung. Arti pengenalan, jadi arti ma'rifatullah itu artinya yang tiada berubah. Maksud kata i'tiqad yang jazam tu ialah tiada berubah dan tiada bergoyang dengan sebab tiada syak dan zon dan waham. Lagi muafakat, artinya berbetulan ia bagi hakikat pekerjaan yang dikenal akan dia. Lagi yang diambil akan dia daripada dalil, yakni yang diambil daripada nas Quran hadis. Dalil ni ada dua, dalil ijmali dan dalil tafsili. Ya, dalam Aqidatul Najin dia tulis, Aqidatul Mukminin kita baca kemarin ya. Dalil ada dua, satu dalil ijmali, satu dalil tafsili. Ijmali apa dia? Dalil secara borong. Tafsili dalil secara detail, terperinci. Tambihun, ini suatu penjagaan. Tambihun, ini suatu penjagaan. Dan jika tiada tetap seseorang itu pada i'tiqadnya dengan bahawa syak ia atau zon ia atau waham ia padanya, iaitu pada agama, pada Tuhan ataupun pada hukum Tuhan, ya, pada Allah atau pada hukum Allah. Dan jika berbetulan ia bagi yang sebenarnya sekalipun, maka dinamakan dia jahil basit. Ni kepada Allah Ta'ala ni. Jika seseorang itu tiada tetap, dan jika tiada tetap seseorang itu pada i'tiqadnya dengan bahawa syak ataupun zon atau waham padanya, dan jika berbetulan ia bagi yang sebenarnya sekalipun, maka dinamakan dia jahil basit. Orang yang bermudah dengan kejahilan. Dia jahil, dia buat tak teringin pun nak pergi mengaji. Itu jahil basit. Allah ada satu nama, namanya Al-Basit. Betul tak? Allah ada satu nama, namanya Al-Basitu, maknanya yang maha melapangkan kehidupan. Tuhan yang maha melapangkan kehidupan, itu Al-Basit. Kalau jahil basit ni apa makna dia? Jahil basit ni iaitu orang yang bermudah dengan kejahilan. Dia jahil, dia buat tak terasa pun nak pergi ngaji. Dia syok cari dunia. Itu jahil basit. Dia tahu dia jahil, tapi dia tak mau pun nak menghilangkan kejahilan dia, dan dia buat dengan jahil dia tu. Buat ni bahasa orang ni. Buat tak erti. Buat bodoh, memang bodoh. Ya. Cuba balik kita muzakarah dengan mak ayah kita. Tanya. Mak Umar, mak faham dah 68 Aqaidul Iman. Kami duduk pondok kena hafal. Tak siapa ambil Pak Isa. Orang zaman dulu dia kira Pak Isa. Tak, bukan kerana nak ambil Pak Isa, takut esok malaikat Pak Isa tak lulus, kita kena kejam dalam penjara barzakh sampai yaumil qiyamah. Maui. Dia tanya ma rabbuka, tak dapat jawab. Ya.
Tak dapat jawab. Dipukulnya sehingga tenggelam 70 hasta ke dalam perut bumi yang gaib. Sampai hancur. Dia tarik balik jadi elok balik. Dipukul lagi. Sampailah yaumil qiyamah. Pasal tak kenal Tuhan. Satu soalan tak dapat jawab. Semua soalan tak boleh jawab. Dia bukan dia benda hafal. Oh tak apa kami dah hafal 68 qul iman. Tak apa dah. Dia bukan nak hafal saja. Hafal tu teori je. Dia nak praktiknya, praktikalnya. Sampai timbul i'tiqad yang jazam. Kedapatan di mata hati rasa takut pada azab Allah. Rasa harap pada rahmat Allah. Dan rasa kasih pada ibadah. Itu dia namanya zauq dengan i'tiqad yang jazam tadi. Barulah terlepas daripada semua azab-azab tadi. Bukan nak kena mengaji hafal tu, mengaji hafal sehari dia ingat tu kat carta tu sehari ingat tu. Tengok dia ingat betul tak? Untuk semua duduk sini berapa bulan lah? Ada yang 2 bulan dah hafal semua lah kan? Rumah hafal tu? Dah. Nak tengok apa? Takkan nak tengok masa ni? Dah hafal lah? Lagi dia nak apa? Itu bukan tulisan Arab, itu Umi. Boleh baca kan? Kita nak wajib tauhid tu wajib hafal. Baru senang nak wajib tauhid. Kita nak wajib tauhid, tu kena hafal. Baru senang nak belajar tauhid. Belajar tauhid dah khatam dah kita. Banyak dah kita kata tak faham-faham. Pasal apa? Tu kaedah tu tak ingat. Tu kaedah. Ingat kaedah tu formula dia. Formula dia. Untuk belajar teori kena tahu formula dia. Baru boleh praktikal. Boleh faham? Baik. Dan jika berbetulan ia bagi yang sebenarnya sekalipun, maka dinamakan jahil basit. Baik, kita berhenti sekat dulu. Kemudian katanya dan jazam ia, dan jika jazam ia, ila akhirih, wallahu a'lam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana warhamna wa antal ghafurur rahim. Allahumma nawwir qulubana bin nuri ma'rifatik ya fattah ya razzaq. Tahlana فتح له على أمره صلى الله على سيدنا محمد رب العزة عما يصفون. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم.